Tetapi dia gagal faham bahawa ketika sahabat buat benda itu masih statusnya bid'ah. Belum ada pengiktirafan lagi. Masa sahabat mula-mula buat tu, Nabi belum iktiraf lagi. Maknanya itu benda baru. Kemudian Nabi lihat, kalau bercanggah dengan syarak perbuatan itu, Nabi larang. Nabi komplain, Nabi nasihat, Nabi kritik. Tetapi kalau perbuatan yang baru itu selari dengan syarak, Nabi SAW puji. Baik, tentang bid'ah ini, kalau kita masih ingat, ada sebahagian umat Islam, mereka tidak boleh menerima huraian yang dihuraikan oleh para alim ulama, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa perkara bid'ah ini terbahagi dua. Ada bid'ah yang terpuji, iaitu perkara baharu yang selari dengan sunnah, yakni selari dengan ajaran Nabi SAW. Dan ada bid'ah yang mazmumah, terkeji. Bid'ah yang terkeji ini adalah perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, yakni bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Mereka tak boleh terima kerana mereka literalis dalam memahami dalil. Mereka tidak pandai memahami dalil secara konteks. Mereka berpegang sebagaimana kita berpegang dengan hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW bersabda antara lain, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi dia pegang secara literal, kalau sudah setiap bid'ah itu sesat, mana ada bid'ah yang terpuji? Mana ada bid'ah yang hasanah? Dia lupa bahawa hadis ini perlulah ditimbang di atas neraca ayat suci Al-Quran, disuluh dengan hadis-hadis yang lain, dirujuk kepada kaedah umum di dalam syarak, barulah dikeluarkan kefahaman daripada hadis tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah haza amun makhsus. Ini kita dah hurai dalam kuliah-kuliah yang lalu. Sabda Nabi SAW, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang am, maknanya umum. Kullu menunjukkan umum, tetapi makhsusun telah dikhususkan kepada bid'ah tertentu. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan kesemua. Kita jelas huraikan dalam kuliah yang lalu ayat suci Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menggunakan kalimah kullu dengan makna sebahagian. Contohnya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru maknanya menghancurkan, membinasakan. Apakah yang membinasakan? Iaitu taufan yang melanda kaum yang ingkar untuk beriman dengan Rasulnya. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in. Kalau ikut secara literal, secara zahir, maknanya semua binasa. Tapi kalau kita sambung ayat tersebut, di hujung ayat Allah berfirman, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tidak binasa. Langit bumi syai'un, tapi langit bumi tidak binasa. Gunung ganang syai'un juga, tapi gunung ganang tidak binasa. Maka kulla syai'in bermakna kebanyakan sesuatu binasa, bukan semua. Itu juga dalam ayat Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di belakang mereka. Tapi kalau ikut tafsirannya, para ulama mengatakan wara'ahum itu bermaksud di hadapan mereka. Malikun, seorang raja. Raja ini mengambil apa? Kulla safinatin ghasba. Mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Ya. Jadi kalau ikut zahir ayat Quran, yang namanya sampan, perahu, mesti diambil oleh raja ini. Tidak ada yang tidak diambil. Kenapa Quran kata kulla safinah, setiap sampan? Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan raja hanya mengambil sampan yang elok sahaja. Sampan yang ada lubang, yang ada cacat, raja tidak ambil. Dan itulah dalam kisah dalam suratul Kahfi ini, Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan tersebut. Kan ditegur oleh Nabi Musa, kenapa buat begitu? Jadi Nabi Khidir terangkan tujuannya supaya bila raja lihat sampan itu berlubang, raja tidak merampas sampan tersebut. Ini kaedah irtikab akhafu ad-dararaini, melakukan mudarat yang lebih ringan untuk menolak mudarat yang lebih besar. Antara sampan dirampas, langsung tidak ada sampan,
Lebih ringanlah kalau sampan itu setakat berlubang masih boleh dibaiki lagi. Choosing lesser of two evils. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, ya, yakni bila meninggal akan reput kecuali tulang sulbi. Walaupun zahir hadis yang namanya anak Adam bila mati jasadnya pasti reput, tapi ternyata jasad para nabi dijaga oleh Allah, padahal para nabi anak Adam. Jasad orang yang mati syahid dalam peperangan juga ada yang Allah jaga, jasadnya tidak terjejas, tidak dimakan oleh tanah, padahal orang mati syahid anak Adam. Hadis mengatakan kullu bani Adam, setiap anak Adam. Tapi kullu bani Adam dalam hadis bermaksud kebanyakan. Ya, kebanyakan anak Adam sehebat mana pun di dunia, ya, sama ada dia raja kah, rakyat biasa kah, orang gagah kah, orang biasa kah, bila meninggal akan reput, tapi tidak semua. Ya, ada jasad-jasad orang yang meninggal dunia seperti para nabi, para syuhada yang Allah jaga daripada dimakan oleh tanah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Habbatu sauda' menjadi syifa, menjadi kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Kalau ikut zahir hadis, maknanya tidak ada penyakit yang tidak boleh dirawat dengan habbatu sauda'. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah menyebut likulli da'in, bagi setiap penyakit. Tetapi para ulama menerangkan yang dimaksudkan kulli da' adalah kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit yang tidak sesuai, ya, dirawat dengan habbatus sauda, maka tidak sembuh. Ya, kalau orang yang belajar bidang perubatan, sama ada perubatan moden atau tradisional, dia tahu ya, penyakit-penyakit ini ada ubat yang sesuai. Kena dengan ubatnya, dengan izin Allah sembuh. Tak kena dengan ubatnya, macam mana pun tak sembuh. Jadi ini terbukti bahawa kullu dengan makna sebahagian itu biasa dalam Quran dan hadis, sehingga mereka sebenarnya menonjolkan kejahilan bila mereka terkejut. Mana boleh kullu makna sebahagian? Jadi lebih-lebih lagi kalau kita melihat bahawa mengiktiraf, ya, bid'ah yang hasanah ini sebenarnya adalah sunnah. Jadi kadang-kadang mereka ni mendakwa kami ni pejuang sunnah. Ustaz-ustaz kami lah ustaz-ustaz sunnah. Kampung kami lah perkampungan sunnah. Tapi mereka gagal memahami sunnah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi dibawa oleh Ustaz Muhadir 10 contoh bagaimana Nabi SAW sendiri mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Iaitu perkara baru. Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat. Ada orang buat, sahabat buat, Nabi mengiktiraf, Nabi puji. Di situ mereka masih tak faham lagi. Mereka kata yang tu lain ustaz. Yang tu dah jadi sunnah. Kan ustaz kata Nabi iktiraf. Bila Nabi iktiraf, itu sudah naik status menjadi sunnah. Bukan lagi bid'ah. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk pengiktirafan. Jadi dia tahu, tapi dia tak faham. Yang dia cakap tu betul. Bahawa bila Nabi SAW mengiktiraf satu perkara, maka pengiktirafan itu telah menjadi satu sunnah. Tetapi dia gagal faham bahawa ketika sahabat buat benda itu, masih statusnya bid'ah. Belum ada pengiktirafan lagi. Masa sahabat mula-mula buat tu, Nabi belum iktiraf lagi. Maknanya itu benda baru. Kemudian Nabi lihat, kalau bercanggah dengan syarak perbuatan itu, Nabi larang. Nabi komplain, Nabi nasihat, Nabi kritik. Tetapi kalau perbuatan yang baru itu selari dengan syarak, Nabi SAW puji. Nabi cakap ada pahala. Atau paling tidak Nabi diam, Nabi tidak larang. Maka perkara baharu itulah namanya bid'ah. Bila Nabi iktiraf, bermakna sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu, yakni bid'ah, yang tidak bercanggah dengan syarak, yakni hasanah. Jadi siapa yang anti kepada bid'ah hasanah, dia adalah penentang sunnah. Dia bukan pejuang sunnah. Walaupun dia menabik dada kami pejuang sunnah, walaupun ustaz dia mengajar semua bid'ah sesat itu juga dipanggil ustaz sunnah, walaupun ceramah-ceramah mereka dibuat di perkampungan sunnah, tetapi mereka sebenarnya adalah penentang sunnah. Cuba lihat. Yang pertama, sebenarnya tak perlu sampai 10 pun. Orang yang nak cari kebenaran 1-2 pun dah cukup. Dah nampak. Tapi Ustaz Mahdi bawakan 10 contoh. Pertama, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu
melakukan solat sunat wudu. Itu satu analisa. Solat sunat wudu. Lepas berwudu, sunat solat 2 rakaat. Atau analisa yang kedua, beliau melakukan solat sunat mutlak selepas setiap kali mengambil wudu. Kerana ada solat sunat yang bersebab. Macam tadi kita solat sunat ba'diyah maghrib. Atau kita solat sunat tahiyatul masjid. Sebabnya kerana masuk masjid. Atau kita buat solat sunat istisqa, kerana nak minta hujan. Tapi ada kalanya kita memang nak solat sunat, tak ada apa-apa sebab. Itu namanya solat sunat mutlak. Maka solat sunat mutlak ini dilakukan oleh Sayyidina Bilal setiap kali mengambil wudu. Kedua-duanya itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW secara khusus. Nabi tidak mengajukan satu solat sunat namanya solat sunat wudu. Atau Nabi tidak mengajukan secara khusus solat sunat mutlak setiap kali berwudu. Secara khusus tidak ada. Tapi anjuran umum suruh banyak solat tu adalah. Tapi Sayyidina Bilal apabila ditanya oleh Nabi SAW, apakah amalan yang paling dia harapkan bila dia dah masuk Islam, dia beramal, dalam banyak-banyak amalan yang dia buat tu, manakah amalan yang dia paling harap mendapat ridha, balasan yang baik daripada Allah? Lalu Sayyidina Bilal berceritalah, saya ni ya Rasulullah, saya tidak berwudu melainkan saya akan solat 2 rakaat lepas wudu. Lalu kalau benar setiap perkara bid'ah itu sesat, itu kan masa Sayyidina Bilal buat belum ada perkhilafan lagi, statusnya bid'ah dan ianya ibadah. Tentulah Nabi SAW akan larang, jangan Bilal, kamu jangan pandai-pandai macam itu. Solat ni adalah ibadah. Saya tak pernah suruh setiap kali ambil wudu solat sunat 2 rakaat. Sepatutnya begitulah kalau ikut teori, setiap perkara baharu dalam agama itu sesat. Tetapi oleh kerana perkara baharu ini tidak bercanggah dengan syarak, tak ada satu halangan kata satu orang lepas wudu tak boleh solat 2 rakaat, tak ada. Maka Nabi SAW bahkan memuji dan mengaitkan amalan Sayyidina Bilal itu dengan balasan syurga. Nabi SAW bersabda, inni sami'tu baina yadayya duffa na'laika fil jannah. Sesungguhnya saya telah mendengar di hadapan saya derapan 2 selipar kamu di dalam syurga. Jadi Nabi SAW sendiri mengiktiraf amalan Sayyidina Bilal tadi. Contohlah kalau kita nak tengok amalan kita membaca Yasin pada malam Jumaat, secara dalil yang sahih tidak ada. Ada dalil yang dhaif bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan baginya dosa dia. Jadi di sisi para alim ulama, hadis dhaif boleh dijadikan sandaran kerana fadailul a'mal saja. Cerita tentang fadilat. Hukum baca Yasin orang dah tahu sunat. Hukum baca Quran sunat. Tapi kalau baca Yasin malam Jumaat ada fadilat. Fadilat tu disebut dalam hadis yang dhaif. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ittafaqa al-ulama minal muhaddisina wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabul amalu bil hadisi dhaif. Telah sepakat para alim ulama di kalangan ahli hadis. Tadi saya baru balik dari Melaka, wacana hadis, mereka anjuran KDN dan juga Jabatan Agama Islam Melaka, wacana hadis. Salah satunya isu orang menolak hadis dhaif secara total. Jadi ini bercanggah dengan kesepakatan ulama. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat, sama ada ulama hadis atau ulama fiqh atau ulama selain daripada 2 bidang ini sepakat bahawa boleh, bahkan digalakkan beramal dengan hadis dhaif. Di mana? Pertama, fadail, fadilat. Cerita tentang kelebihan baca Yasin malam Jumaat, ini kelebihannya. Kenapa boleh beramal sedangkan hadis itu dhaif? Maka itu kita terangkan dalam wacana tadi, istilah dhaif ni bukan bermakna hadis itu palsu, bukan. Istilah dhaif secara umum merujuk kepada hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Ini kita akan cerita nanti dalam bab yang keempat secara detail tentang hadis dhaif. Apa cerita hadis dhaif ni? Tapi untuk for the purpose untuk kita punya perbincangan tentang bid'ah ini, jadi amalan kita itu membaca Yasin malam Jumaat, kita katakanlah kalau kita ketepikan hadis yang dhaif tadi, tidak ada satu dalil yang khusus kita itu baca Yasin malam Jumaat. Tapi kan baca Yasin itu sunat. Dan kita baca setiap Jumaat itu masih terpayung dengan dalil umum
ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Sedikitlah tu baca Yasin seminggu sekali. Ya, kalau orang yang rajin baca Yasin tiap-tiap malam. Sikitlah tu baca Yasin saja. Kalau orang rajin selain pada Yasin dia baca Kahfi lagi, baca Waqiah lagi, baca Al-Mulk lagi, macam-macam lah dia baca. Tapi kita ni bukan malas ke, kurang rajin. Maka kita bacalah Yasin seminggu sekali. Masih kita berharap termasuk di dalam sekasih-kasih amalan di sisi Allah kerana berkekalan. Ya, istiqamah tu ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, cerita tentang kisah sahabat Nabi mendirikan solat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh musuh. Jadi bila ditangkap oleh musuh beritahu kami akan bunuh kamu. Jadi dia minta sikit masa untuk solat. Dah tahu nak mati. Dalam dah tahu nak mati, buatlah amalan yang baik. Sebab al-umur bi khawatimiha, sesuatu urusan-urusan tu dinilai dengan penghujung dia. Kita nak penghujung tu baik. Na'udzubillah kalau sampai penghujung tu su'ul khatimah. Kita tak mau, kita nak husnul khatimah. Jadi dah diberitahu dia nak dibunuh. Dia kata bagi saya masa, saya nak salat 2 rakaat. Dan beliau mengatakan kalaulah tidak bimbang dituduh pengecut, pasti saya akan panjangkan lagi salat saya sebab khusyuk ya. Kan selalu kadang-kadang imam ada pesan sallu salatal muwaddi'. Solatlah kamu semua ibarat solat orang yang nak ucap selamat tinggal. Ya. Kalau kita tahu ini solat terakhir kita, tentu berbeza kekhusyukan kita. Contohlah ya, orang yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dah diberitahu besok hukuman akan dilaksanakan. Lepas sembahyang subuh, kami akan laksanakan hukum gantung. Tentu kalau orang tu beriman, lain solat dia yang terakhir tu. Cuma dia tak nak panjang kot orang kata dia pengecut. Yang penting itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW secara khusus. Tapi apabila berita itu sampai kepada Nabi SAW, baginda tidak komplain. Dan beliau adalah orang yang pertama melakukan salat 2 rakaat ketika akan dibunuh. Yang ketiga, sahabat Nabi Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu membaca doa ataupun tasbih ataupun tahmid selepas i'tidal, iaitu ketika Rasulullah SAW menjadi imam salat maghrib, Nabi SAW bangkit daripada rokok, bukan selepas i'tidal, selepas rokok, yakni ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, itu Nabi bangun daripada rokok. Lalu sahabat ini tanpa dianjurkan oleh Nabi SAW, terus dia memuji Allah Ta'ala dengan kata dia, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian, pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Nabi SAW tak ajar. Dan ini tengah solat. Nabi lepas solat, Nabi tanya, Manil mutakallimu anifa? Siapa yang bercakap macam tu tadi? Akhirnya sahabat tu mengaku, Ana ya Rasulullah. Sayalah wahai Rasulullah. Kalau kena dengan kawan-kawan kita yang tak faham bab bid'ah ni, dia akan kata, ni apa ni? Ni solat mana boleh baca? Benda yang Nabi tak ajar. Nabi SAW sendiri menilai bahawa memuji Allah pada masa i'tidal tu tidak ada larangan. Bahkan pujian itu sangat baik, sehinggalah Nabi SAW bersabda, Inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut. Walaupun Nabi tak ajar, ada pahala dia. Mungkin timbul persoalan. Itu okeylah Ustaz, zaman Nabi masih hidup, Nabi boleh nampak malaikat berlomba-lomba tulis pahala. Di zaman kita kalau berlaku benda-benda baru, siapa yang nak nampak malaikat? Dia orang yang cakap macam tu, dia tidak faham ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, sumber hukum Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu hampir sepakat. Ada lagi yang diperdebatkan istishab, istihsan, sadu zara'i, masalah mursalah, uruf syar'u man qablana dan seumpama dengannya. Jadi tak termasuk sumber hukum melihat malaikat. Itu bukan sumber hukum. Atau mimpi, itu bukan sumber hukum. Jadi melihat malaikat itu Nabi, bila Nabi cakap, itu jadi sumber hukum. Zaman kita kalau berlaku satu perkara baru
yang tidak ada dalil khusus daripada Quran dan hadis, maka para ulama kena timbang dengan Quran, suluh dengan hadis, tengok pada ijma', mungkin kena guna kias, barulah mereka akan decide ini perkara selari atau bercanggah dengan syarak. Paling mudah kita faham sembahyang jarak-jarak ketika PKP. Itu tak ada dalil khusus, bahkan dalil sebaliknya. Dalil suruh kita sembahyang rapatkan, jangan ada ruang. Kita masa PKP ingat lagi tak? Imam ingat tak masa PKP dulu? Imam yang cakap macam tu. Pada jamaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Tu dia semeter setengah. Dia memang jelas-jelas bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Kenapa mufti tak larang? Kerana mufti menimbang berdasarkan fakta dan data yang ada pada masa itu. Kalau berada pada kedudukan yang rapat, itu boleh membahayakan nyawa, dan menjaga nyawa itu sebahagian daripada tuntutan syarak. Macam tu, kena timbang. Kalau nak cari dalil khusus, hendaklah kamu salat jarak-jarak, itu tak ada. Ya. Jadi bukan isu melihat malaikat itu berlaku pada Nabi SAW, dan bila Nabi cakap, maka sumber hukumnya adalah sunnah. Sementara setelah kewafatan Nabi SAW, berlaku perkara baharu, maka para ulama merujuk kepada sumber hukum. Yang keempat, seorang sahabat membaca doa iftitah selepas daripada takbiratul ihram. Doa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana lepas takbir itu memang sesuai untuk berdoa, Nabi SAW tidak melarang, bahkan memuji. Laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Saya telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Yang kelima, katanya tak boleh bid'ah dalam urusan ibadah, semuanya haram. Bid'ah yang boleh hanya dalam urusan dunia, Facebook, WhatsApp, naik kapal terbang, naik kereta, aircon dan sebagainya boleh, sebab itu urusan dunia. Urusan ibadah semuanya haram. Tidak demikian sikap Nabi SAW. Cuba lihat. Satu orang sahabat, beliau ni menjadi imam di Masjid Quba. Beliau mengamalkan satu amalan yang Nabi tidak buat dan Nabi tidak suruh, by definition bid'ah. Apa dia amalan beliau? Iaitu membaca suratul Ikhlas bersama surah lain selepas membaca Al-Fatihah dalam solat. Ya. Maknanya misalnya imam tu jadi imam sembahyang Isyak, dia baca Fatihah, lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Habis Al-Ikhlas baru dia baca surah. Misalnya dia baca Wadduha, lalu dia rokok. Rakaat yang kedua dia baca Fatihah, habis Fatihah Qul huwallahu lagi sekali sampai habis. Lepas tu baru dia baca surah, katakan Alam Nashrah, baru dia rokok. Yang pertama, amalan macam ni Nabi tak buat. Yang kedua, amalan sebegitu Nabi tidak anjurkan. Yang ketiga, kebetulan makmum kat situ tak suka. Jadi makmum hantar wakil lah, komplain kat imam. Jadi kalau imam surau Bukit Mulia ada makmum komplain, tak payah kecil hati sangat lah. Ya, imam zaman Nabi pun orang komplain, apa dah hal. Makmum dia tak berkenan, dia komplain. Dia kata, imam apa kata pilih satu saja. Kalau imam nak baca Qul huwallah, cukup dengan suratul Ikhlas saja, tak payah baca surah. Kalau imam nak baca surah, surah saja, tak payah baca Qul huwallah lagi. Pilih satulah, jangan baca dua-dua. Lalu imam rupanya dia bertegas. Dia kata macam ni lah, kamu pun pilih satu. Kalau kamu orang nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Kalau kamu nak macam-macam, nanti imam lain je lah, senang. Tapi makmum memang berkenan dia jadi imam, suka dia jadi imam. Cuma satu perkara itu mereka kurang berkenan. Mereka adu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita ni tak berkenan dengan imam, beraduan kat Jais, kat Jawi. Zaman dulu ada pada Nabi direct. Lalu Nabi SAW panggil imam tersebut. Kalaulah betul perkara baharu dalam ibadah semuanya haram, maka sebagai seorang rasul yang bersifat tabligh menyampaikan, Nabi SAW kena beritahu, Mam, jangan buat macam tu, Mam. Ni solat ni urusan agama. Saya tak pernah suruh buat macam tu. Saya pun sendiri tak pernah buat macam imam buat ni. Haram buat benda macam tu. Kan sepatutnya begitu. Tapi Nabi siasat dahulu. Nabi nak pastikan adakah selari atau bercanggah dengan syarak. Nabi tanya apa dorongan dia. Apa sebab imam tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Jawab imam itu, Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku buat macam itu, ulang-ulang baca Qul Allah tu
kerana sesungguhnya aku kasih sangat kepada surah tersebut wahai Rasulullah. Sebab wallahu alam, tetapi kemungkinan besar kerana surah aku Allah ni adalah surah tauhid. Bila orang Yahudi tanya kepada Nabi sallam, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan kamu, lalu diturunkan wahyu, Nabi pun baca surah Qul huwallah tadi, Qul huwallahu ahad. Nak tahu Tuhan kami? Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah lah tempat pergantungan, mana Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, tidak berhajat kepada yang lain. Itulah ayat muhkamat. Jangan main dengan ayat mutasyabihat. Allah du atas arasy, Allah jari ada berapa, Allah tangan ada berapa, jangan. Ayat muhkamat tu serah pada Allah Ta'ala makna sebenar. Ayat mutasyabihat, ayat muhkamat yang jadi pegangan kita. Jadi jelas surah tu surah tauhid, dia kasih kepada surah tersebut. Kasih pada Al-Quran bercanggah tak dengan syarak? Tak bercanggah, bahkan baik. Lalu Nabi SAW puji, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Kalau nak ikut sunnah Nabi, macam itulah caranya. Jangan asal baru, haram, bid'ah, Nabi tak buat, masuk neraka. Jangan. Ikut sunnah Nabi, apa saja perkara baru ditimbang dengan syarak. Maka zaman kita ni, ulama kena rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, tengok ijma' ulama. Kalau perlu guna kias, guna kias. Kalau tak dapat lagi guna kaedah istishab. Mazhab yang guna istihsan, dia akan guna istihsan. Yang guna masalah mursalah, rujuk pada masalah mursalah. Bukan terus-terus baharu, haram terus masuk neraka, tidak. Kerana itu bukan sunnah Nabi. Lagi 5 contoh, oleh kerana dah nak masuk waktu isyak, insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah yang akan datang. Jadi kita baru habis separuh, 5 dari 10 contoh. Dan next di buku surat 23, bagaimana suratul Fatihah dijadikan ruqyah tanpa dianjurkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim.